Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan membuat satu pembentangan iaitu tugasan 2 MUZK 3362. Pensyarah Encik Muazzam bin Muhammad. Jadi aktiviti yang saya hendak lakukan, sebelum itu saya memperkenalkan dulu nama saya, iaitu saya Muhammad Afiq bin Syamsul Isman. Jadi aktiviti yang saya akan lakukan adalah bernyanyi mengikut pitch dan tempo yang betul. Jadi seterusnya kita pergi kepada SDP saya, iaitu standard pembelajaran standard kandungan 2.1 iaitu nyanyian. Manakala standard pembelajaran yang saya ambil pula adalah 2.1.1 bernyanyi dengan pitch yang betul, 2.1.2 bernyanyi lagu berkembar, 2.1.3 bernyanyi mengikut tempo. Jadi ketiga-tiga itu saja yang saya ambil. Jadi seterusnya kita pergi kepada cadangan aktiviti. Jadi sebelum kita pergi ke aktiviti, jadi apakah yang dimaksudkan dengan SDP? SDP merupakan dokumen standard kurikulum pentaksiran. Jadi di sini saya mengambil SDP Muzik tahun 3, di SKP Muzik tahun 3. Jadi seterusnya kita pergi kepada langkah. Jadi ini merupakan 5 langkah penyampaian muzik. Jadi yang pertama adalah bahasa muzik. Yang kedua adalah recorder. Yang ketiga permainan alat perkusi. Yang keempat muzik dan gerakan. Dan yang kelima adalah nyanyian. Jadi di sini kita tahulah bagaimana langkah penyampaian muzik tu. Muzik tu ada 5. Jadi di sini saya hanya mengambil satu saja daripada 5 tersebut. Saya hanya mengambil satu daripada 5 iaitu nyanyian. Jadi apakah nyanyian? Mesti murid-murid nak tahu kan apa itu nyanyian. Jadi menurut Kamus Dewan edisi keempat, nyanyian merupakan gubahan atau ciptaan muzik yang dilagukan dengan suara, bunyi atau suara yang berirama dan berlagu. Kita tahu kan apa itu nyanyian. Jadi mesti semua tak sabar nak nyanyi kan. Jadi sebelum kita melakukan aktiviti nyanyian di sini, kita akan melakukan iaitu yang pertama adalah teknik pernafasan. Teknik pernafasan ni dilakukan berdasarkan step-step ataupun cara-cara yang tersendiri adalah. Jadi yang pertama, murid-murid semua boleh berdiri dengan tegak, iaitu badan ni dalam keadaan tegak, bahu dalam keadaan relax dan dada yang terbuka. Jadi di sini kita perlu berada dalam keadaan yang selesa dan dalam keadaan bersedia. Yang kedua adalah tarik nafas secara perlahan-lahan dan dalam melalui hidung. Contohnya kita tarik nafas ni, biar rasa dekat perut. Jadi yang ketiga adalah rasakan perut anda mengembang ketika menghirup udara, bukan dada yang menaik. Jadi masa kita tarik nafas tu, melalui hidung tu, pastikan yang naik bukan dada tapi perut kita. Baru nafas kita ni cukup untuk kita melakukan aktiviti nyanyian sebentar lagi. Jadi yang ketiga adalah pernafasan staccato, iaitu dilakukan dengan sebutan tut secara berulang-ulang untuk merasakan otot-otot di bahagian perut terlibat dalam proses pernafasan. Jadi ini merupakan teknik pernafasan yang kita perlu lakukan sebelum memulakan aktiviti nyanyian. Jadi kita pun ada aktiviti pemanasan suara. Kita bakal pergi ke slide yang seterusnya ya.
Jadi di sini kita akan pergi pula kepada teknik permanasan suara. Mesti tak sabar nak nyanyi kan. Jadi sebelum nyanyi tu kita kena lakukan pemanasan suara terlebih dahulu. Jadi di sini ada beberapa step yang kita perlu dilakukan supaya dapat kita berjaya dalam pemanasan suara ni. Jadi yang pertama adalah lakukan peregangan ringan untuk leher dan bahu. Jadi yang kedua adalah tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, tahan lalu hembus perlahan-lahan melalui mulut. Tarik hingga hidung ni. Jadi yang ketiga adalah getarkan bibir dengan suara brrr, dengan macam ni. Gitu. Lebih kurang macam itulah. Jadi ni untuk membuat suara kita lebih biar dia betul terluar. Okey. Jadi yang seterusnya adalah bersandung dari nada rendah ke tinggi. Contohnya do re mi fa sol la ti la so fa mi re do. Buat suara seperti siren ambulans naik dan turun. Itu adalah sebahagian contoh yang saya lakukan tadi. Mungkin kurang menjadi, jadi murid-murid mungkin lebih menjadi daripada guru ni. Jadi guru hanyalah bimbing untuk lakukan aktiviti ini. Ni kita pergi kepada step yang seterusnya, iaitu kita melakukan teknik nyanyian solfa. Nyanyian solfa. Jadi untuk melakukan teknik nyanyian solfa ni sebelum memulakan aktiviti kita. Jadi nyanyian solfa ni dimulakan dengan memperkenalkan dulu konsep solfa, iaitu konsep solfa ni seperti yang saya nyanyi tadi, dia ada rendah hingga ke tinggi. Contohnya do re mi fa sol la ti la so fa mi re do. Jadi kepada murid jelaskan bahawa setiap nota mempunyai nama dan kedudukan yang tetap dalam skala. Jadi ni merupakan salah satu cara untuk kita tahu setiap notes yang ada di garisan, di skala. Jadi untuk latihan skala, aktiviti nyanyian skala solfa naik dan turun bersama murid. Jadi cikgu akan buat dan nyanyian ni bersama murid-murid, iaitu cikgu akan pasang di hadapan, jadi murid-murid perlu ikut untuk dapat kita ikut suara sama ada tinggi ataupun rendah. Jadi tujuan dia adalah untuk membantu murid mengenal pasti dan mengingat urutan nota dalam skala. Jadi ini nota ni cikgu tak ambil tu sangat sebab ini murid darjah 3, mungkin cikgu akan ajar dengan lebih simple lah berkaitan dengan do re mi fa sol la ti do ni. Jadi seterusnya kita akan pergi kepada teknik nyanyian solfa. Jadi kita nyanyi bersama-sama ya. Cikgu akan pasang teknik nyanyian solfa ni. Jadi murid-murid semua kena ikut nyanyi bersama cikgu, okey? Cikgu akan pasang ni. Jadi murid-murid boleh ikut ya. Okey. Mesti semua dah tak sabar kan nak nyanyi lagu yang berada dalam buku teks kita pada hari ini. Jadi aktiviti pada hari ini adalah cikgu akan pasangkan lagu ni. Cikgu akan pasangkan lagu ni terlebih dahulu sebelum kita melakukan aktiviti nyanyian. Cikgu akan memperdengarkan lagu ini daripada awal hingga ke akhirnya. Jadi semua murid hendaklah memberi perhatian dan memerhati sama ada lagu ni nada dia tinggi atau rendah dan memerhati lirik setiap baris. Jadi cikgu akan bimbing untuk melakukan nyanyian bersama-sama murid mengikut tempo dan pitch yang betul. Jadi cikgu akan bimbing dulu. Mula-mula kita akan nyanyi lagu ni sama-sama. Kita akan nyanyi sama-sama dan cikgu akan tengok di mana kekurangan kamu. Jadi cikgu akan memperbetulkan apa yang salah. Jadi ini dapat membantu kamu semua supaya dapat menyanyi dengan pitch dan tempo yang betul. Okey. Seterusnya ini lagu kita bertajuk Beg Cantik. Semua tahu kan?
tengok dalam buku teks. Tadi kita dah dengar lagu Beg Cantik tadi kan. Jadi sebelum kita nyanyi, kita dah nyanyi sama-sama tadi. Kita dah nyanyi sama. Jadi kita akan nyanyi pula dengan pusingan yang kedua, iaitu cikgu akan membahagikan kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan pertama dan kumpulan kedua. Ini adalah permainan yang best sikit lah. Jadi di mana kumpulan 1 dan 2 ni dia akan menyanyikan satu rangkap-rangkap yang berbeza. Faham tak? Di mana contohnya kumpulan 1 nyanyi rangkap 1, nyanyi baris 1. Kumpulan 2 nyanyi baris 2. Kumpulan 1 balik nyanyi baris 3. Kumpulan 2 pula dia ikuti dengan baris 4. Jadi begitulah seterusnya sampai habis. Manakala lepas tu pusingan yang ketiga pula kita akan melakukan pertukaran di mana kita akan mulakan dengan kumpulan 2 dan diikuti dengan kumpulan 1. Okey, sebagaimana yang cikgu katakan, cikgu akan memperhatikan apa yang kamu semua buat. Jadi buatlah yang terbaik. Ini merupakan lirik yang cikgu katakan bahawa ni atas sekali tu warna purple tu adalah kumpulan 1. Yang kedua adalah warna nak pink sikit tu kumpulan 2. Lepas tu diikuti dengan kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 1, kumpulan 2. Begitulah seterusnya. Lepas tu lepas habis yang ni tukar balik. Kumpulan 2 di atas, kumpulan 1 di bawah. Macam tu. Jadi kalau nak best kita nyanyi sama-sama. Buat sikit gerakan ke. Tapi kita fokuskan pada nyanyian lah. Nak tahu bacaan lirik tu betul tak betul. Lepas tu tempo tu tinggi rendah. Jadi bersedialah. Cikgu akan bantu yang mana kamu semua rasa sesusah tu boleh bagi tahu cikgu ya. Jadi apa yang saya perolehi lah berdasarkan apa yang saya melakukan aktiviti dalam kelas tadi. Objektif pembelajaran adalah saya dapat murid tu dapat menyanyikan lagu dengan nada yang lebih tepat. Jadi apabila kita pasang lagu tu terlebih dahulu, kita akan nampak dia akan baca lagu tu, lepas tu dia akan ikut nada yang seperti yang di dalam video tu, seperti yang di dalam lagu tu. Jadi saya sebagai seorang guru, saya akan membimbing murid-murid tu supaya kalau ada salah saya perbetulkan. Jadi dengan aktiviti ini murid-murid akan lebih faham bahawa tempo satu baris tu berdasarkan lirik tu masuk satu baris yang seterusnya. Dia tidak akan lambat ataupun tidak terlalu cepat. Jadi murid-murid dapat menyanyikan lagu dengan nada yang lebih tepat, membantu mereka mengembangkan kemampuan mendengar dan menyesuaikan nada suara. Jadi ini juga dapat membantu kemampuan mereka mendengar, iaitu mereka mendengar lirik yang pertama bahawa mereka memerhati lirik pertama sudah habis, maka mereka akan sambung dengan lirik kedua pada kumpulan yang seterusnya. Jadi aktiviti pelajaran seterusnya adalah murid dapat menyanyikan lagu dalam harmoni atau dengan melodi yang berbeza, meningkatkan kemampuan koordinasi vokal dan pemahaman tentang harmoni. Jadi yang seterusnya adalah murid dapat menyanyikan lagu dengan tempo yang konsisten, membantu mereka memahami konsep tempo dan ritme dalam muzik. Jadi inilah dapat membantu mereka jika mereka menyanyi mengikut tempo yang telah ditetapkan tu. Berdasarkan lirik lagu tersebut lah. Jadi sebagai seorang guru, kita hendaklah memberi penghargaan kepada murid-murid kita kerana telah bersusah payah untuk melakukan aktiviti tadi. Jadi guru memberikan pujian kepada murid sebagai tanda penghargaan terhadap aktiviti yang telah dilakukan dan memberitahu mereka bahawa mereka sudah menguasai nyanyian dalam subjek pendidikan muzik. Jadi hal ini dapat menarik minat tu untuk belajar dengan lebih dalam lagi berkaitan dengan muzik. Jadi saya rasa murid-murid semua lakukan yang terbaik dan mereka telah menguasai tentang nyanyian dalam subjek saya ini. Jadi saya rasa sampai di sini saja pembentangan saya. Mungkin
jika ada yang kurang, boleh boleh komen lah, dan saya akan berusaha untuk melakukan yang terbaik pada masa akan datang. Jadi saya memohon maaf atas kesilapan atau tersalah cakap saya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih.